Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه رحمة للعالمين بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat bagi hamba-hambanya yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, cuti persetelangan ujung tahun memangnya merupakan waktu yang amat dinanti-nantikan oleh sebahagian ibu bapa dan juga semua anak-anak yang bersekolah. Ini adalah kerana waktu ini para ibu bapa sudah merancang persiapan anak-anak mereka, sama ada untuk pergi melancong, berkelah, pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini jika dirancang dan dilakukan menggunakan sunnah Islam sudah tentu memberikan banyak kebaikan kepada anak-anak. Di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim bersama keluarga dan saudara-saudara. Islam sebagai agama persaudaraan akan menekankan betapa pentingnya hubungan persaudaraan bersama insan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ra'd ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menghukumkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihukumkan, yaitu iman, silaturahim dan lain-lain, dan takut pada kebenaran Tuhan mereka, serta bimbang pada hitungan amalan yang sukar pada hari kiamat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dinafikan juga terdapat ibu bapa yang tidak mengambil peduli tentang fungsi persekolahan anak-anak mereka. Kerana itu jadi kita dapati anak-anak remaja atau pelajaran di kompleks mendidik. Jika saran-saran dan sebagainya tanpa sebarang pada tujuan yang bermanfaat. Perwatakan mereka juga berubah. Seolah-olah mereka bukan lagi seorang pelajar yang terikat dengan disiplin ilmu. Kita harus menyadari bahawa cuti persekolahan bukanlah bermakna membiarkan anak-anak hidup sebebas-bebasnya. Kerana ini hanya akan mengundang banyak perkara negatif di dalam diri mereka. Kita harus sedar bahawa anak-anak muda terpengaruh dengan arus globalisasi yang membawa masuk pelbagai bentuk budaya yang negatif dan bertentangan dengan budaya murni Islam. Antaranya seperti budaya tongkang, kes-kes buli pergaduhan, vandalisme, mencuri, membunuh dan berbagai-bagai lagi. Ini seterusnya akan memburukkan dari masalah moral dan sosial yang telah berlaku di dalam masyarakat kita hari ini. Itu berkaitan perlakuan negatif di kalangan pelajar. Sejak kebelakangan ini sudah semakin hangat diperkasakan dan akan mempertimbangkan banyak pihak.
Budaya berjina-jina yang merotok di kalangan kalian sekolah semakin berluasa. Gejala seperti juga didapati berlaku di kalangan mereka, sehingga kebahagiaan yang sedang mereka ingatkan oleh pihak lain. Tidak kurang pula, kebahagiaan pelajar-pelajar yang juga menempel di kaki-kaki lima maupun di pusat-pusat memberi belah. Sama ada waktu persekolahan, apatah lagi pada 20 minggu. Perkara ini sekiranya dibiarkan berlalu-lalutan, sudah tentu akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada generasi yang akan datang. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaltanim khamsan qabla ramsin, shababatan qabla haramin, wa sihhatan qabla naqabin, wa ghinaan qabla faqrin, وَصَلَاةَ قَبْلَ شُكْرِهِ وَحَيَاةَ قَبْلَ مَوْتِهِ." Sebutlah 5 perkara sebelum berlakunya 5 perkara. Masa mudamu sebelum tibanya masa tuamu, masa sihatmu sebelum tiba masa sakitmu, masa kayamu sebelum tiba masa fakirmu, masa lapangmu sebelum tiba masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar sentiasa mensyukuri dan menghargai nikmat masa yang telah dianugerahkan. Sesungguhnya masa yang dianugerahkan ini terlalu cepat selalu meninggalkan kita. Masa tidak akan menunggu kita. Sebaliknya kita yang mesti mengejarnya. Justru kita sebagai ibu bapa yang prihatin dengan masa depan anak-anak, seharusnya berusaha menanamkan sifat menghargai masa dan menjayakannya dalam kehidupan seharian mereka. Anak-anak harus dididik bagaimana untuk memanfaatkan masa yang ada dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Mereka juga harus sentiasa diingatkan betapa masa yang telah berlalu, betapa masa yang telah berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa itu harus diibaratkan sebagai emas yang amat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang memilikinya. Kata-kata firman Allah tersebut, "Al-waqtu kastajib lam taqa'hu qata'aka." Waktu itu umpama masa pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Sayyidina Hasan Al-Basri, orang-orang tabi'in yang sangat sibuk, pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba hukmun dhahaba ba'du." Wahai anak Adam, sesungguhnya hakikat kamu adalah sesuatu yang terdiri daripada ikatan hari-hari. Sekiranya pergi satu hari, maka pergilah kebahagiaan daripada dirimu. Justru cuti sekolah yang ada seharusnya tidak disia-siakan. Bahkan mestilah digunakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk membina generasi yang benar-benar memiliki syahsiah dan jati diri yang tinggi. Dalam masa yang sama,